Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mabu'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesihatan dan kesempatan masa untuk kita sama-sama hadir dalam majlis ini, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan dan kebaikan buat kita bersama, sebagaimana yang disebut man yuridillahi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan seseorang itu, maka ditambahkan padanya ilmu agama. Kita sekarang ini berada di bulan Zulhijjah, yang ini sudah masuk pada hari yang ke-12. Malam ni 12. Malam yang ke-12, kalau tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi SAW sekarang berada di mana? Berada di Mina untuk menyempurnakan wajib haji, iaitu melontar jamrah. Ini yang ke-12. Makanya di Saudi ini dia dah masuk yang ke-13, hari yang ke-13, yang mana Allah Ta'ala sebut wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmain fala ithma alaih. Barang siapa Artinya apa? Artinya, dan ingatlah Allah, sebutlah Allah. Ada yang mengatakan wadhkurullah itu artinya bertakbir, yakni pada hari tasyrik hendaklah mereka ini teruskan bertakbir, bertakbir menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentulah takbir yang kita lafazkan pada hari tasyrik ini disebut takbir muqayyad, takbir yang kita lanturkan, kita lafazkan selepas daripada solat yang tadi yang dipimpin oleh imam tadi. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah pada hari-hari yang tertentu. Maka ayam di sini, hari-hari tertentu itu ialah 11, 12 dan 13. Faman ta'ajjala fi yawmain, barang siapa yang hendak segera balik, maknanya meringkaskan ta'ajjala fi yawmain pada hari yang kedua, yakni pada hari ke-12, fala isma alaih, maka tidak salah bagi mereka dan tidak berdosa. Makanya ia dikenali sebagai nafar awal. Wa man ta'akhkhara, dan siapa yang memilih untuk melewatkan, yakni pada 13, dan itulah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa, maka juga tidak berdosa dan bagi orang yang benar-benar bertakwa. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengakhiri dengan melontar pada hari yang ke-13. Kalau ditanya pada kita mana yang lebih afdal, melontar pada hari-hari tasyrik dan juga melontar pada hari nahar, sudah tentulah yang afdal itu ialah apa yang telah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut dalam hadis daripada Abdullah bin Jabir, dan juga hadis apa yang dikaryakan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadilatul Hajj, yakni dalam kelebihan-kelebihan haji. Beliau menyatakan dalam Hajjatul Wada', dalam tajuk khusus dalam Fadilatul Hajj itu ada satu tajuk khusus, tajuknya ialah haji yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan tentang ketika waktu yang paling afdal,
iaitu ketika pada hari nahar, iaitu pada hari yang ke-10 itu melontarnya pada waktu duha. Manakala pada hari tasyrik, waktu yang paling afdal ialah waktu zuhur. Artinya masuk waktu zuhur itu melontar. Nah, mana lebih afdal, melontar dahulu ataupun solat dahulu? Bila masuknya waktu, masuknya waktu melontar dulu ataupun solat dulu. Maka sudah tentulah apa yang Nabi SAW tunjukkan, iaitu Nabi melontar dahulu. Ia dapat dijelaskan lagi dalam hadis yang mana pada hari ke-13, di mana masuknya waktu zuhur Nabi melontar, kemudian Nabi keluar daripada tempat Nabi, yakni di Mina tersebut. Kemudiannya apa yang dilakukan oleh Nabi, Nabi mendirikan solat di Masjid Khaif. Maknanya Nabi lepas lontar tu, Nabi tak pergi duduk tempat yang Nabi yang Nabi disediakan kemah, tapi Nabi tinggalkan. Nabi solat di suatu tempat keluar daripada tersebut, maka menunjukkan bahawa Nabi melakukan lontar dahulu, barulah Nabi solat. Itulah beberapa perkara yang mana Nabi menunjukkan kepada kita ibadah-ibadah yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, khuzu anni manasikakum, maka ambillah sebagaimana yang aku tunjukkan kepada kamu sebagai manasik haji kamu ataupun sebagai ibadah kamu. Jadi itu yang Nabi tunjukkan kepada kita. InsyaAllah bagi mereka yang mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi dan apa yang diikrarkan oleh Nabi. Ikrar ni maksudnya Nabi tak buat tapi sahabat buat. Contohnya Ummu Salamah melontar jamrah pada waktu malam, iaitu ketika mereka bermalam di Muzdalifah. Ummu Salamah ni minta izin kepada Nabi supaya keluar daripada Muzdalifah pada 1/3 malam akhir menuju ke Mina dan melontar pada malam tersebut. Nabi kata boleh. Nabi kata tidak ada masalah, boleh. Maka menjadi pilihan. Kalau Nabi kata boleh, makanya ia termasuk di kalangan insya-Allah akan mendapat haji yang mabrur. Begitu juga mereka yang apabila Nabi selepas melontar jamrah pada 10 Zulhijjah pada waktu duha, kemudian Nabi sembelih dam dahulu. Nabi sembelih korban dahulu. Dah lepas selesai korban, Nabi sembelih dam, yakni Nabi sembelihkan dam untuk isteri baginda, dan juga Nabi menyembelih korban, yakni 100 ekor unta. Yang mana Nabi sebahagian besarnya Nabi yang sembelih, sebahagiannya lagi diserahkan kepada Sayyidina Ali. Lalu lepas tu barulah Nabi bercukur, lalu Nabi kata khuzu anni manasikakum, maka ambillah sebagaimana yang telah kutunjukkan kepada kamu sebagai manasik haji kamu. Lalu ada sahabat kata, macam mana pula kami ni, kami cukur dulu baru sembelih. Nabi kata la haraj, tidak mengapa, tidak ada tegahan, boleh. Begitu juga mereka yang pada malam lepas bermalam di Muzdalifah, mereka pergi ke Mekah, mereka tawaf, mereka sa'i, kemudian baru mereka datang untuk melontar jamrah. Tiba-tiba mereka dengar Nabi buat, Nabi tak pergi Mekah dulu, Nabi melontar dahulu, kemudian Nabi bertahlul. Lalu mereka kata, macam mana dengan kami pula, kami sa'i dulu, kami tawaf dulu. Nabi kata la haraj, tidak mengapa. Begitu juga mereka yang balik awal, maknanya hari yang ke-12, wala haraj, maka tidak mengapa. Maka semua yang telah diikrarkan oleh Nabi melalui hadis ataupun yang diikrarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka insya-Allah semua itu insya-Allah akan mendapat haji yang mabrur. Itu je. Adapun selain daripada itu yang khilaf sunnah, itu payahlah. Itu dia. Jadi itu sedikit, mudah-mudahan satu hari nanti kita direzekikan oleh Allah Ta'ala sebagai tetamu Allah lah pula, kita beriltizam agar dapat melaksanakan haji sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz percaya ada yang dah pergi, ada yang belum kesempatan pergi. Dan pengalaman Ustaz masa mula-mula pergi haji itu pada tahun 1998 ketika Ustaz belajar di Mesir. Di waktu itu setahun sebelum tu ada live, ada live daripada mubasyarah ni, mana live daripada Arafah. Kita tengok TV Mesir tu, dia tunjuk. Kita pun terdetik hati,
mudah-mudahan dapatlah pergi haji, tapi tak tahu bila, tak tahu. Tapi bila ditakdirkan Allah Ta'ala pergi pada tahun depannya, pergi je, kan. Dan kali kedua Ustaz pergi pun pada tahun 2016. Itu pun cara sebulan sebelum bertolak tu, orang semua dah bertolak tu, baru Ustaz dapat telefon last minute untuk membimbing orang bawa pergi haji. Last minute kan. Hakikatnya kalau Allah nak panggil tu, dia ajaib. Apabila kita ada niat, insya-Allah Allah akan panggil. Walaupun beberapa kali pun, tetapi satu, kalau kita nak buat yang macam mana? Adakah kita nak buat yang macam dulu yang kita buat, kita mensia-siakan waktu, ataupun kita nak buat sebagaimana yang Nabi buat? Maka pilihlah. Kadang-kadang apabila ada orang Allah Ta'ala berikan kita peluang kali kedua, kali ketiga, berkali-kali, ambillah peluang tersebut untuk kita melaksanakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan sudah tentulah haji yang mabrur ini tidak ada ganjaran yang selayak baginya melainkan syurga. Yang kedua perkara yang saya nak sentuh tentang adalah beberapa persoalan mengenai tentang korban. Mereka tanyakan, boleh tak binatang-binatang seperti rusa, seperti arnab, boleh kita buat korban kaki empat juga? Sebenarnya korban ni paling mudahnya ialah an'am. An'am ni ialah binatang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam Quran tu ada 114 surah. Ada satu surah namanya surah Al-An'am. Surah Al-An'am artinya binatang ternakan. Dan Allah bukan sebut binatang ternakan je. Ternakan ni banyak. Arnab pun ternakan, rusa pun sekarang orang dah ternak. Tetapi Allah Ta'ala sebut secara khusus Al-An'am thamaniyatil azwaj. Dan binatang ternakan itu ada 8 jenis pasangan, 8 jenis, dan dia berpasang-pasangan, iaitu minad da'ni thnain, iaitu jenis daripada kambing biri-biri itu 2, iaitu yang jantan, yang betina. Ini nak sembelih jadikan korban, sama ada kambing biri-biri itu jantan ataupun betina, dua-dua boleh. Itu dah 2. Wa minal ma'zil ithnain, dan daripada jenis kambing biasa pun 2 juga, yakni jantan boleh, betina pun boleh. Dah jadi 4. Wa minal ibil ithnain, dan daripada jenis unta 2, iaitu daripada jenis jantan ataupun betina boleh. Dah jadi 6. Wa minal baqar isnatain, dan daripada baqarah, yakni daripada wa minal baqar ithnain, dan daripada jenis lembu ada 2, iaitu daripada lembu jantan pun boleh, lembu betina pun boleh. Maka cukuplah 8. Sebab apa? Kerana ke-8 jenis binatang ini juga dijadikan dam bagi orang yang melaksanakan haji ataupun umrah. Tu dia tak ada kena-mengena dengan kambing dengan rusa ke apa, tak kena. Mana ada orang dam pakai rusa? Kan, sebab menunjukkan apa? Ada kaitan orang yang korban yang kita lakukan ini dengan apa yang ibadah yang dilakukan di Mekah. Tu cerita dia. Lepas tu ada pula tanya, dah tu kerbau? Tu bukan senang jadi ustaz ni. Kan, sebab kita berdepan dengan orang yang bijak. Macam-macam dia tanya. Kerbau tu boleh? Boleh ke tak? Jadi orang kata bolehlah, kerbau ni fungsi dia sama juga dengan lembu. Kan. Dah tu seladang boleh tak ustaz? Lah, seladang tak boleh. Sebab seladang termasuk dalam binatang liar, tak boleh. Kalau seladang tak boleh, lembu boleh, selembu boleh. Kan tu kan jadi susah. Kan jadi susah. Kan. Jadi itu jelah. Jadi kita bahawa ini sajalah binatang yang asasnya sebenarnya ialah 8 sahaja. Sebab ada tempat lembu tak ada, kerbau ada. Samalah fungsi dia. Kerbau ni lah kerja membajak, itulah yang dia bela, dan fungsi dia sama macam lembu. Kan, jadi itu je lah. Lain daripada tu tak ada. Jadi faham kenapa binatang 8 jenis saja? Sebab dia ada kaitan dengan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Itu jadi itulah beberapa perkara, walaupun benda itu remeh, tetapi bila kita bercakap
Makanya sebenarnya jawapan tu semua dah ada dalam Quran dah pun. Bahkan datang satu surah lagi namanya surah Al-An'am, dan Allah detailkan binatang itu ada 8 jenis, jantan dan juga betina. Itu baik. Itu beberapa perkara yang saya nak sentuh tentang ibadah haji dan korban. Dan itu sajalah kot. Yang lain tu tuan-tuan pakai je lah apa yang ustaz-ustaz lain cerita tu, sama je lah, kan, tak ada apa yang beza. Baik, yang lepas kita telah pun berbicara tentang azab di alam barzah. Bagi mereka yang baru saja mengikuti secara live yang dianjurkan oleh Masjid An-Nur ni, kan, surah An-Nur ni, section 20 ni, kita membicarakan tentang kitab Ar-Ruh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab Ar-Ruh ni dia ada 21 persoalan mengenai tentang ruh. Ruh ni seperti apa, ruh pergi ke mana, yang diazab itu apa, adakah ruh ataupun jasad, adakah ruh ni boleh bertemu antara satu dengan yang lain, itu semua perbahasannya. Adakah nafsu itu sama dengan ruh, itu semua itu yang kita bahaskan. Dan secara ringkasnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah membahagikan manusia itu kepada dua. Bila namanya manusia itu terbagi pada dua unsur, iaitu roh dan juga jasad. Roh dan jasad. Maka jasad yang apa yang kita lihat di sebalik jasad ini adalah roh. Maka nafsu, roh, jiwa itu adalah entiti yang sama. Roh, jiwa, nyawa, diri adalah entiti yang sama. Dan juga minda pun termasuk dalam roh, dan apa yang kita sebut sebagai aura, semua itu adalah roh. Dan di waktu kitab ini ditulis, iaitu kira-kira 700 tahun yang dulu, mereka tak ada istilah seperti aura tu, tak ada. Tetapi hadis Nabi ada menyebut seperti itu sifatnya, iaitu satu ketika Sayyidina Ali ditanya oleh Sayyidina Omar, Ya Ali, dia kata, aku ingin tahu 3 perkara. Ada ketika engkau bersama dengan Rasulullah, aku tak ada, tapi ada ketika aku bersama dengan Rasulullah, engkau tak ada, dan aku nak tahu ada 3 perkara. Salah satunya ialah ada ketika kita bertemu dengan seorang tu, buat pertama kali kita suka dengan dia, dan ada ketika kita bertemu buat pertama kali dengan dia, kita tak suka dengan dia, walhal orang ni yang kita suka ni walhal dia tak pernah buat baik dengan kita pun, tapi kita suka dengan dia. Dan ada ketika kita tak suka dengan orang ni, pertama kali kita jumpa, tapi kita tak suka dengan dia, sedangkan dia tak pernah pun buat jahat dengan kita. Lalu Sayyidina Ali kata ada. Dan aku pernah terdengar Rasulullah SAW pernah bersabda, al-arwah junudul mujannadah ma ta'arafa minha ittalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Iaitu roh ni dia seperti tentera yang terarah, kalau dia serasi dia akan berpaut, dan dia kalau tidak serasi dia akan berjauhan dengan antara satu dengan yang lain. Lalu Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahawa roh ni dia ada keserasian. Dalam bahasa sains sekarang ni kita panggil aura. Kalau dia punya aura yang sama, patternnya sama, colours dia sama, dia boleh serasi. Ataupun kita panggil chemistry tak ada, dia akan serasi. Mungkin minat dia sama dan sebagainya. Tetapi kalau dia tidak sama, dia akan bertentangan antara satu dengan yang lain. Walhal benda ini telah diceritakan lama dahulu. Itu je. Yang kedua, sesuatu yang menarik tentang buku ini ialah tentang tingkatan nafsu. Adakah roh dan nafsu itu sama? Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sama. Roh itulah nafsu, nafsu itulah roh. Nah, kalau begitu ada perbezaan antara perbahasan roh dengan perbahasan roh dan nafsu oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dengan perbahasan dengan kitab-kitab tasawuf yang lain. Memang ada beza. Dalam kitab tasawuf dia membahaskan nafsu ini terbahagi pada 7. Dia ada pecah 7. Tetapi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa nafsu itu terbahagi kepada 3. Maknanya nafsu dan juga roh itu adalah sama. Roh itulah nafsu, nafsu itulah roh. Maka beliau mengatakan bahawa roh nafsu yang pertama itu dia panggil mutmainnah, roh yang tenang. Yang kedua dia panggil lawamah, iaitu roh yang tercela. Dan yang ketiga ammaratu bisu, yakni keinginan untuk melakukan
kemungkaran. Walhal dia adalah sama. Artinya roh ini dia boleh berubah-ubah. Dia boleh jadi baik, dia memang betul boleh jadi baik, dan kadang-kadang dia boleh menjadi jahat. Balhum adal, bahkan dia lebih teruk daripada binatang. Itu dia. Roh yang sama. Sebab apa? Sebab pada roh itu ada yang disebut sebagai al-hawa. Al-hawa, iaitu itulah yang disebutkan hawa. Dan hawa itu disebut sebagai al-mail fin nafsi, iaitu kecenderungan diri, sama ada dia nak melakukan kebaikan ataupun keinginan untuk melakukan kejahatan. Itu. Maka setiap roh itu memang Allah bekalkan padanya al-hawa, yakni yang dipanggil hawa tadi. Dan Allah beri pesan kepada Nabi Daud, ya Daud, inni ja'altuka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, aku jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Hendaklah kamu berhukum sesama manusia itu dengan benar. Wala tattabi'ul hawa, jangan kamu mengikut hawa. Maknanya Nabi pun ada hawa. Kalau Nabi seperti Nabi Daud pun ada keinginan hawa, makanya semua manusia ada hawa. Dan Allah pesan wala tattabi'ul hawa, jangan kamu mengikut hawa. Dan juga ada Allah Ta'ala berkali-kali menceritakan tentang kekufuran yang dilakukan oleh golongan Quraisy dan juga kepada mereka yang menentang para rasul, iaitu mereka yang menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan. Makanya inilah yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bahawa hawa itulah yang menjadikan roh itu rosak. Roh itu rosak. Sebab itu disebut wala tattabi'ul hawa, jangan kamu mengikut hawa. Maka apabila dia rosak, dia akan jadi roh yang ataupun nafsul mutmainnah, nafsul lawamah. Dan yang dikatakan ammaratu bisu, anna nafsa la amaratu bisu, sesungguhnya pada roh tersebut sentiasa menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan, itu adalah hawa. Illa rahimah rabbik, melainkan roh yang mendapat rahmat, maka roh itu akan dipelihara Allah Ta'ala daripada ia dirosakkan oleh hawa. Kemudiannya barulah adanya iblis dan juga syaitan. Dan syaitan ini sangat licik, dan dia tahu tentang rahsia-rahsia hawa ni, yakni kelemahan hawa pada setiap orang. Setiap orang ni dia ada kelemahan dia. Ustaz mungkin ada kelemahan dia, ada orang ada kelemahan dia, macam-macam lah ada. Jadi itulah yang digunakan, itulah yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kalau begitu, adakah kita boleh kalau ada hawa dalam diri kita ni, boleh tak kita bersihkan? Jawapannya boleh. Itulah yang disebut sebagai tazkiyatun nafsi. Tazkiyah artinya membersih. Nafsi itu ialah roh, pembersihan roh, pembersihan jiwa, pembersihan nafsu. Itu. Jadi dengan apa? Dengan mengingati Allah, dengan memperbanyakkan mengingati Allah, dan juga dengan memperingati Allah. Zikrullah itu ada dua. Satu, dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan bertadabbur, bukan sekadar baca, tetapi baca dan mengambil iktibar. Itu laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mahu berfikir. Maknanya Quran ini bukan sekadar dengar sahaja, tapi dengar dan memikir. Baik, Ustaz tanya, macam kita murajaah. Contohnya, apakah persamaan dan perbezaan iblis dengan Nabi Adam? Apa bezanya dan apa persamaannya? Kalau nak kata persamaan, iaitu kedua-duanya itu ialah makhluk Allah. Adam makhluk Allah, iblis pun makhluk Allah. Yang kedua, iblis kenal Tuhan, Adam pun kenal Tuhan. Yang ketiga, kedua-duanya melakukan dosa, iaitu Adam melakukan dosa iaitu dengan melanggar perintah, melanggar larangan, dan juga iblis melakukan dosa dengan melanggar perintah. Artinya melanggar perintah dan juga melakukan larangan, kedua-duanya berdosa. Maka dosa kita ni di antara dua.
Sama ada berdosa kerana melanggar larangan ataupun melaksanakan larangan, melakukan larangan ataupun meninggalkan perintah. Keduanya berdosa. Tetapi apakah yang membezakan Adam dengan iblis? Iaitu Adam bertaubat, manakala iblis abah ni dia tak nak bertaubat. Itu beza antara Adam dan juga iblis. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, kita ni mulia bukan disebabkan kita tak pernah melakukan dosa. Bukan itu. Semua manusia akan melakukan kesalahan dan kesilapan. Semua manusia akan silap atas sebab-sebab tertentu. Contohnya Adam ni ketika dia dalam syurga, dia tahu tak yang dia akan dikeluarkan daripada syurga? Jawapan dia tahu. Memang dia tahu. Sebab itulah iblis boleh goda dia. Apa kata iblis? Tahu tak Adam kenapa Allah tidak membenarkan, melarang daripada Adam mendekati pokok ini? Sebab apa? Sebab Quran dah sebut dah. Di antaranya ialah dia kata apa? Sebab Allah tak nak kamu kekal dalam syurga. Jangan kamu duduk, jangan kamu menghampiri pokok ini, kerana Allah tak nak kamu kekal sebagaimana malaikat kekal dalam syurga ni. Dia tak nak jadi macam tu. Jadi Adam dekat tak? Ya, Adam dekat. Bila Adam dekat, nak menunjukkan bahawa sifat manusia itu, itulah dia. Yang pertama, ingin tahu. Semua manusia ada sifat ingin tahu. Buktinya tuan-tuan sekarang ni tekun nak dengar apa cerita kemudiannya, apa ceritanya. Sebab itulah dia sifat ingin tahu. Ini sifat Nabi Adam. Apa dia try and error, dia nak tahu. Tu. Yang kedua, sifat kepentingan memang ada. Sebab apa? Sebab kalau dia makan, dia dan keturunannya akan kekal dalam syurga. Sebab memang si fitrah manusia ni, dia akan fikir dia dan juga keluarga dia. Tu dia. Maksudnya Adam memang ada keinginan nak terus kekal dalam syurga. Memang ada. Lalu apabila dia melanggar perintah tersebut, maka terbongkarlah bahawa dia telah melakukan larangan. Allah Ta'ala tahu tak semua? Allah Ta'ala tahu semua dah. Dia tahu semua dah perangai anak Adam ni. Semua tahu. Dia dah ciptakan manusia ni, dia tahu perangai manusia ni. Jadi atas sebab itulah manusia ni dia memang pertama sekali dia sifat ingin tahu, nak tahu. Sebab tu manusia ni cuba macam-macam. Kan? Yang ada yang terjerumus, dan ada juga di kalangan manusia ini kerana atas kepentingan, atas nak untuk kepentingan dia, untuk keluarga dia, maka dia telah pun dengan tidak sengaja melanggar. Maka atas sebab itulah makanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala terima taubat tersebut. Dan sifat lupanya Adam, itulah sifat kita. Jadi nak menunjukkan bahawa bukan disebabkan kita tidak pernah melakukan dosa, bukan. Tetapi apabila kita melakukan dosa, maka cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dan itulah cara nak membersihkan tazkiyatun nafsi tadi. Okey? Jadi, dan itulah yang digunakan oleh iblis melalui pintu nafsu tadi yang dikatakan Hawa tadi. Hawa tadi iaitu keinginan yang berlebih-lebihan. Sebab keinginan tadi, maka iblis ni dia tahu awal dah perangai manusia ni. Jadi satu saja, iaitu yang pertama tadi, bagaimana kita nak membersihkan nafsu diri kita tadi, iaitu dengan zikrullah. Iaitu yang pertama, zikrullah ini ialah membaca Al-Quran dan bertadabbur Al-Quran itu dulu. Itu satu. Yang kedua, memang kalimah yang kita sebut apabila kita beristighfar, kita kembali kepada Allah Ta'ala, itu dia memang benar-benar boleh menyucikan jiwa, sebagaimana yang dinyatakan oleh para Nabi. Di antaranya doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu juga doa yang dibacakan ataupun taubat ataupun keampunan yang diminta oleh Nabi Musa setelah dia dengan tidak sengaja dia menumbuk seorang Kipti, mati dia tu. Kemudian dia pun lari, dia kata sesungguhnya ini inna hadza amal syaitan innahu aduwwul mubin, mudhilli mubin, innahu mudhillu mubin.
aduwwul mudhillil mubin. Ini adalah tipu daya syaitan dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Lalu apa doa Nabi Musa? Dia kata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, oleh itu ya Allah ampunilah dosaku. Tu. Jadi ini yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran tadi. Makanya Quran cerita bahawa kita kena kembali kepada Allah Taala, dan Quran juga cerita tentang apakah istighfar yang Allah ajar kepada kita melalui kisah Nabi tadi. Itu cara nak membersihkan jiwa. Tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan tentang roh ni. Kita menceritakan tentang apa itu roh. Kita nak ceritakan potensi roh. Roh tadi yang kita katakan aura, dia boleh berubah-ubah, dia boleh mempengaruhi. Roh ni boleh mempengaruhi orang lain tak? Jawapannya ya. Roh seseorang itu boleh mempengaruhi orang lain. Roh ini dia menghasilkan vibration, dan roh juga boleh menghasilkan vibration. Bagaimana seorang yang begitu confident apabila dia berkata-kata, orang lain boleh terpegun. Bagaimana seorang yang betah berkata-kata, lawak, berjenaka, orang-orang boleh terhibur. Itu semuanya vibration roh, dan sebenarnya ia boleh dilatih. Dan itulah yang digunakan oleh mereka-mereka yang hipnosis, yakni pukau. Itu semua tu adalah kemahiran-kemahiran yang boleh yang dijelmakan daripada roh. Mana roh ni, potensi ni bukan sekadar roh orang mati, roh bagaimana je, bukan tu je. Lebih daripada itu, roh lebih berfungsi ketika dia masih hidup. Seorang tu yang masih hidup di dunia, itu. Dan ada pun yang telah meninggal dunia, baru kita bicarakan roh dia azab ataupun mendapat nikmat, dia masuk syurga ke masuk neraka ke. Tetapi roh yang lebih yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah di awal itu ialah fungsi roh itu sendiri. Bagaimana yang lepas kita pun telah ceritakan bahawa roh mendapat manfaat. Di antaranya ialah roh mendapat manfaat daripada doa orang yang hidup kepadanya. Yang ini roh azab di alam barzah itu ada dua. Satu azab yang berkekalan, yang terus menerus hinggalah berlakunya hari kiamat. Yang ini azab dikenakan sampai berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian apabila semuanya akan mati, apabila tiupan sangkakala yang kedua, makanya mereka ini dihidupkan roh bersama jasad, dan mereka diazab sekali lagi di dalam neraka sebagaimana yang berlaku kepada Firaun. Yang kedua, azab yang sementara, iaitu munqati', yakni azab yang dikenakan mengikut kadar dosa yang dilakukan. Dan yang kedua, azab sementara ini ialah azab yang mana sepatutnya dia dikenakan azab, tetapi oleh kerana doa orang yang hidup kepadanya, lalu Allah Ta'ala terima doa tersebut, maka dia terlepas daripada azab. Ataupun dia sedang diazab, tiba-tiba apabila Allah Ta'ala terima doa orang yang hidup, maka azabnya terhenti di situ saja. Maka kalau di alam barzah dia dah terselamat, adakah dia akan terselamat di akhirat? Jawapannya ya, dia akan terselamat di akhirat nanti. Sebab itu sebab itu di alam barzah itu sangat penting. Sangat penting apabila kalau dia selamat di alam barzah, berarti dia akan selamat di akhirat. Tetapi kalau dia tak selamat di alam barzah, maknanya dia akan menjadi beban ketika di akhirat kelak. Jadi itulah yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Yang seterusnya, iaitu yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah lagi, ialah tentang betapa orang yang tidak diazab, tetapi orang yang hidup mendoakan keampunan bagi mereka yang telah meninggal dunia. Dia orang baik, dia mendapat nikmat, lalu orang yang hidup ni menyangkakan mungkin dia diazab, lalu minta tolong pada Allah Ta'ala, minta diampunkan. Adakah manfaat bagi dia? Jawapannya ya, ia bermanfaat. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Berkata Amr bin Jarir, jika seorang hamba mendoakan saudaranya yang telah meninggal dunia, akan datang kepadanya malaikat ke kuburnya seraya memberitahu, wahai tuan punya kubur, ini adalah suatu hadiah daripada seorang temanmu yang berbelas kasihan kepadamu. Maka doa tadi berubah menjadi hadiah. Berubah menjadi hadiah. Maknanya doa keampunan tadi minta dia dilepaskan azab, tapi memang dia tak ada diazab pun, tapi doa tadi berubah menjadi sebahagian pemberian. Berkata Bashashar bin Ghalib, aku bermimpikan melihat Rabi'atul Adawiyah dalam tidurku.
Dan aku memang banyak mendoakannya. Dia berkata kepadaku, wahai Bashar bin Ghalib, semua hadiah-hadiahmu telah disampaikan kepadaku dalam dulang dari cahaya dan ditutupi dengan kain-kain sutera. Dan aku bertanya pula kepadanya, bagaimana yang demikian itu? Jawabnya, demikianlah doa orang mukmin yang hidup itu, apabila mereka mendoakan orang-orang mati, akan dikabulkan doanya. Dan doa itu diletakkan dalam dulang-dulang cahaya yang ditutupi dengan kain-kain sutera, lalu dibawakan kepada orang yang doakan itu dari orang-orang yang mati, seraya dikatakan kepadanya, ini adalah hadiah si fulan untukmu. Maka dia berubah menjadi hadiah, iaitu dalam bentuk bercahaya-cahaya, dalam bentuk cahaya. Jadi daripada cerita-cerita ini jelas kepada kita bahawa hidup ini ada dua, iaitu hidup ketika di alam dunia dan hidup sesudah mati. Makanya roh ini, apabila seorang tu mati badannya, jasadnya mati, tetapinya rohnya tidak mati. Sama ada roh mendapat nikmat ataupun roh mendapat azab. Makanya matinya tidak. Matinya ketika bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama, barulah dia mati. Dan yang kedua, nak menceritakan bahawa orang yang di alam barzah sangat memerlukan doa orang yang hidup kepadanya. Sangat salah kepada mereka yang pergi ke makam-makam wali lalu minta dan berhajat kepada orang yang telah mati, dengan mereka menyangkakan bahawa orang yang soleh yang mati ini boleh memberikan syafaat kepada dia. Tak. Sebab sudah tentulah orang yang hidup, doa itu diangkat oleh Allah Ta'ala dalam banyak dalil. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, ya ibadi law balagat zunubak ananas sama summa astaghfarni la ghafartu lak fala ubali. Artinya, wahai hambaku, meskipun dosa kamu setinggi langit, lalu kamu minta ampun kepadaku, nescaya aku akan ampun dosamu. Bahasa mana pun dosa, kalau kita bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala, Allah akan ampunkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul ya ibadiyalladzi asyrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Wahai hamba, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah, sesungguhnya Allah ampunkan semua dosa. Dan Allah Ta'ala tak peduli banyak mana dosanya, Allah akan ampuni dosa hamba-hamba tersebut. Yang ketiga, hadis yang menyatakan dosa yang berulang-ulang. Disebut dalam satu hadis, lalu ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ahaduna yuznib, wahai Rasulullah, salah seorang daripada kami telah melakukan dosa. Lalu Nabi kata, yuktabu alaih, dituliskan dosanya dalam kitab suratul amal. Lalu lelaki itu menyambung lagi, summa yastaghfiru wa yatubu, kemudian dia minta ampun dan bertaubat. Lalu Nabi menjawab, yustaghfiru lahu wa yutabu alaih, diampunkan dosanya dan diterima taubatnya. Kemudian lelaki itu sambung lagi, summa ya'udu fayuznib, lalu orang tu dia buat balik dosa. Adakah dosa yang lalu itu Allah tak ampunkan? Jawapannya, dosa yang lama diampunkan, tapi dosa yang baru, summa ya'idu fayuznib, lalu Nabi kata fayuktabu alaih, maka dituliskan dosa yang baru. Kemudian yustaghfiru wa yatubu, kemudian dia minta ampun dan dia bertaubat. Nabi menyebut yustaghfiru lahu wa yutabu alaih la yamalullahu hatta tamallu. Artinya diampunkan dosanya dan diterima taubatnya, dan Allah sekali-kali tidak pernah bosan sehingga hamba itu bosan meminta taubat kepada Allah. Artinya dalam dalil-dalil daripada Quran dan hadis tadi jelas menunjukkan bahawa Allah membukakan rahmat keampunan bagi hamba-hambanya. Dengan makna yang lain, kisah Nabi Adam dengan iblis tadi ialah Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, katakanlah tidak berlaku peristiwa di mana kemungkaran itu berlaku, Allah maka di kalangan hamba Allah Ta'ala akan tidak mengenal satu sifat Allah Ta'ala, dua sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat Allah Ta'ala yang ghafur, yakni maha pengampun, wat-tawwab, yang maha penerima taubat. Maknanya cerita di sebalik, pengajaran di sebalik yang berada di kisah Nabi Adam tadi ialah nak menceritakan Allah ni Tuhan yang maha pengampun dan juga maha penerima taubat.
Jadi apabila seseorang itu memahami bahawa Allah ini Tuhan yang Maha Pengampun, maka dengan cara itulah cara bagaimana ia nak membersihkan jiwa tadi, roh tadi. Jadi dengan cara yang pertama, yang dengan caranya ialah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebagaimana disebut dalam satu hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Sebenarnya itulah tujuannya buku ini. Bila kita dah baca sampai habis nanti, dia nak ceritakan, dia nak lorongkan kepada kita apa ni sebenarnya, dia nak sampaikan apa sebenarnya. Dia nak supaya kita mengenali roh diri kita sendiri, supaya mengenali diri kita sendiri dan membersihkan roh kita ni, membersihkan diri kita dengan kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Sekiranya kita berdosa, ya taubat sajalah kepada Allah Taala, dengan bukan pergi ke kubur-kubur yang kita sangkakan boleh memberikan syafaat kepada kita, bukan. Baliknya mintalah terus kepada Allah Subhanahu Taala, kerana Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha menerima taubat itu. Sebab itulah disebut dalam satu hadis, tentang hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi pernah menyatakan bahawa Nabi ni sentiasa beristighfar, beristighfar 70 kali setiap hari, 70 kali beristighfar. Pernah satu ketika Abdullah bin Umar menghadiri satu majlis, dan dia duk matikan Nabi. Rupanya Nabi ni buku mak kami untuk dia. Nabi baca apa ni? Lalu dia mendekatkan diri dan dia fokus, dan dia tahu apa yang Nabi baca. Maksudnya dia dapat dengar apa yang Nabi baca, iaitu Nabi baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni, wahai Tuhanku ampunilah dosaku, warhamni dan berilah rahmat kepadaku, wa tub alayya dan aku bertaubat kepadamu, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Dan Nabi baca ni 70 kali, bahkan 100 kali. Kita ingat Nabi beristighfar tu astagfirullah, tak. Ini istighfar Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tadi. Jadi inilah antara zikir-zikir yang warid daripada Nabi yang boleh membersihkan jiwa kita tadi, yang akhir nanti akan mencapai satu tahap yang disebut dengan nafsul mutmainnah, roh yang tenang tenteram, roh yang menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Makanya adakah semua orang berhak layak untuk mendapat roh yang mutmainnah? Jawapannya ya, mengikut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia tak ada kata wali saja yang dapat, kita ni orang biasa-biasa roh kita ni tak ada. Semua orang berhak dan layak dapat. Itu cerita dia. Semua dapat. Tetapi kalau dia melakukan kemungkaran, dia juga diazab. Itu dia. Jadi itu saja yang baik datang daripada Allah, yang salah yang silap ala kelaman diri Ustaz sendiri. Ustaz maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.